kalau dia nak jadi imam. Lepas tu sembahyang sunat, lepas tu jiki masjid kata, jom kita pergi makan nasi Arab di seksyen berapa? Seksyen 7. Salam. Ataupun duduk di belakang minum-minum, makan-makan. Lepas tu ustaz pun balik, jiki masjid, benda hari senyum-senyum. Dia salam dengan sambul. Cumanya tebal, nipis. Kalau 10 ceramah sebulan, masjid bagi 200 ke 300 ringgit misalnya. Cuba dalam dengan 10 program RM lebih kurang 3.000 ringgit. Ustaz tu boleh bayar proton perdana second hand 2004 harga 22,000. Kita berdakwah di pendalaman. Saya pernah jemput sahabat-sahabat untuk program ke Sabah. Tuan-tuan, kita ikram, tak apa. Saya pun bawa sahabat ni. Saya kata, Ustaz nak naik Air Asia ke naik Mas? Dia kata boleh naik Air Asia, tapi depan sekali tak ada orang. Saya kata okey boleh. Saya pun beli tiket 800 lebih, hot set. Kemudian saya tanya lagi, Ustaz nak duduk dekat hotel bajet ke ataupun nak duduk hotel yang agak bukan bajet? Dan memang pun saya tak nak bagi hotel bajet. Sebab kalau di Sabah, khususnya di KK, hotel bajet di kadang-kadang tempat orang maksiat, tuan. Maka saya ikram, tak apa. Teman ni tanya, dia kata, Ustaz, saya pernah datang ke KK, Kota Kinabalu. Ada satu hotel yang menghadap laut yang tinggi tu, Ustaz. Rupa-rupanya Hotel Meridian. Hotel Meridian ni ada ahli parlimen daripada Semenanjung ni duduk. Adun. Tak apa, saya ikram. Satu malam 880 lebih. Kalau 3 malam, darab betul kan? Saya tanya lagi, Ustaz, pernah datang tak Sabah ni? Pernah. Baik, dulu mereka bagi kanta berapa satu slot? Dia kata, saya ingat lagi ini 2 tahun lepas. Dia kata, 2 tahun lepas. Satu slot RM 1.500, Ustaz. Tak apa, saya atur program. Kita ikram dia, bayarkan tambang dia, bayarkan sewa hotel dia, bawa jalan-jalan. Saya bawa, Ustaz. Sekarang ni kita berada di Pekan Tempaluri. Bawa pergi rumah terbalik. Sepanjang perjalanan, Ustaz tengok. Kita nak singgah sembahyang di Tempaluri ni, Ustaz. Sebab sepanjang perjalanan, jangan jumpa masjid, satu suruh pun datang. Daripada Pekan Tempaluri sampai Kundasang, Jambi Kundasang atas bukit. Tuan-tuan, baru jumpa masjid yang paling banyak nampak adalah gereja. Ini suasana di tempat saya. Maafkan saya kalau ada orang Sabah di sini. Apabila kita masuk di pendalaman, duduk di belah raya, pada mula kita bawa kancil, 2-3 biji kancil tersangkut di tengah jalan. Orang kampung jalan kaki, itulah kancil tu, Ustaz, lambat sangat sampai. Tenggelam lumpur tu, tuan-tuan, dia punya tayar. Bawa tungges nak masuk di belah raya perkampungan saudara-saudara baru. Suatu ketika ada datuk datang daripada KL. Dia kata, Ustaz, saya pernah tengok ceramah hantar dalam YouTube. Dia kata, saya nak join sangat program. Saya kata, alat sahlan datuk, mari jom join. Tengok ada seorang korporat, 1-2 korporat. Bila dia tengok kesusahan tu, tuan-tuan, dia kata, Ustaz, dia kata susah sangat macam ni, Ustaz. Saya hadiahkan beberapa duit ni untuk cari kenderaan agar kenderaan tu boleh masuk di pendalaman. Alhamdulillah, dia bagi duit dekat 100,000 untuk deposit 2 kenderaan pejuang 4 orang. Dan dia join sekali. Bila join masuk kampung, tuan-tuan, 3 jam setengah perjalanan, hampir-hampir datuk dia mengislamkan seorang Kristian, tuan-tuan. Menitis air mata dia dengan menggunakan lilin, menggunakan pelita dalam program kita orang nak mengajar kalimah syahadah kepada orang kampung. Dan ada satu tempat kita masuk dalam daerah di Ranau, tuan-tuan. Saya tak payah sebut kampung tu. Perjalanan sangat jauh, tuan-tuan. Bila mana kita sampai di satu kampung tersebut, tuan-tuan, suruh dia atap daripada nipah. Dia punya lantai suruh tu daripada buluh. Panggil buluh ke bambu sini. Dibelah 4, tuan-tuan. Dibelah 4. Kalaulah sembahyang, macam sahabat kita pakai kain sarung, minta maaf. Kalau tak pakai spender, boleh nampak dari bawah, tuan-tuan. Itu keadaan di sana. Kita masuk sempadan Kudat yang Kota Merudu, tuan-tuan. Kita nak cari saudara-saudara Muslim. Sebab kekurangan pendakwah, Jabatan Islam pun kekurangan. Itu sebab kita bantu melalui NGO. Beri ruang kepada kita.
Maka kita masuk satu perkampungan. Kita jumpa orang kampung, "Pakcik, ada tak orang Islam di 4 buah kampung ni?" Dia pun jawab, "Dulu ramai Ustaz," dia kata. "Ramai masuk Islam di kampung ni." "Habis mana sudah orang kampung di sini?" "Habis sudah Ustaz, murtad sudah semua Ustaz." Bunyi murtad Ustaz macam tepung kastat kan. Mana surau? Dia tunjuk surau tinggal dinding. Dinding tu pun tuan-tuan daripada kayu, daripada papan rumput. Zinnya pun sudah terubik-ubik zinc tersebut. Saya kata, "Pakcik, tunggu lalang sekitar surau." Saya kata, "Pakcik, mana sudah dinding surau ini?" "Dulu kami datang sembahyang bani Ustaz," dia kata. "Tapi akhirnya dah ada orang datang kan ajar-ajar kami. Habis sudah murtad semua. Habis dinding surau itu bagaimana?" "Habis sudah Ustaz, musim hujan ini kami ambil jadi kayu api," dia kata. "Habis orang kampung sudah jadi murtad." "Ya, dulu saya bekas imam di sini Ustaz. Saya pun murtad Ustaz." Imam, tuan-tuan, bayangkan. Ini suasana. Ini suasana di negeri saya, tuan-tuan. Oleh sebab tu, saya kadang-kadang berceramah di hadapan adun. Saya bawa 1-2 adun dulu dalam majlis kita di madrasah. Saya bercakap supaya prihatin tentang kerja-kerja dakwah, prihatin tentang perkembangan dakwah. Oleh sebab tu, apabila kita masuk di perkampungan orang Islam yang memang beragama Islam asal pula, masuk kita di kawasan tersebut, saya menyampaikan khutbah Jumaat. Saya sampaikan khutbah Jumaat, tuan-tuan. Lepas sembahyang Jumaat, turun di pekan. Turun di pekan, saya melihat ada orang yang beratur pakai serban tikam menggurikun. Pakai serban. Pakai serban kalau di Semenanjung, khususnya di Kelantan, di Terengganu dan di Kedah. Orang pakai serban ni menunjukkan dia orang alim. Betul tak, tuan-tuan? Identiti orang yang berilmu. Tapi tuan-tuan, kalau di negeri saya ada juga orang yang pakai serban. Serban yang kecil, nipis, tuan-tuan. Itu adalah pakaian pendunggang kuda. Maka dia beratur tikam menggurikun. Bila saya tanya, ni saudara Muslim yang tegur ni, "Pakcik, Assalamualaikum, Islam ke Islam?" "Pakcik, tikam menggurikun ni haram." Dia kata, "Dulu saya pernah menang. Kalau menang, halal baik tu kan?" Saya kata. Tengok, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita masuk di satu kampung untuk program dakwah bergerak. Sempadan orang bukan Islam dengan orang Islam. Kita ziarah rumah-rumah. Kita tengok mana orang Islam, mana yang tidak Islam. Ada juga yang orang Islam. Lepas tu, tuan-tuan, kita masuk di daerah tersebut. Ya, ini teladan. Saya bukan nak menghina, tidak. Ini suasana sebab kekurangan para alim ulama. Jadi kebetulan imam tu adalah imam rawatib, dia imam daerah. Maka saya ikram. Walaupun alhamdulillah kita hafiz Quran, hormati orang tua, hormati imam qariah. Dia pun naik jadi imam. Naik jadi imam, tuan-tuan, baca Fatihah, bolehlah. Fatihah. Apabila masuk surah, dia baca qul huwallah. Bukan panjang-panjang qul huwallah. Dia mula dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tadi saya dengar, kali kedua tu memang kopok. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca. Kemudian qul huwallahu ahad. Dia bagi Allah. Qalqalah ya, qalqalah kubra. Tapi salah di sini tiga bacaan. Kalau dia kata memenuhi qiraat, kita belajar qiraat asyarah, kubra pun kita belajar. Dalam kata kedua, mufarraqah, tuan-tuan. Saya terpaksa mufarraqah sebab keadaan begitu. Tuan-tuan, kita masuk di pendalaman, di perkampungan orang-orang yang baru menerima Islam. Saya pernah masuk perkampungan orang Tibet. Ya, tuan-tuan, kita buat talaki, bukan macam tuan-tuan ni belajar tafsir. Ya, kita masuk di perkumpulan orang-orang Dusun di Sabah sana. Pertama sekali, tuan-tuan, kita kumpul mereka di Balai Raya, kumpul di Balai Rumah. Kalau ada suruh tu kumpulkan. Kemudian seorang-seorang tu, tuan-tuan, latih mengambil wuduk. Praktikal. Mengambil wuduk, kita tunjukkan. Kemudian kita buat praktikal solat. Imam, masbuk, muafiq. Benda ni pun tak pernah buat. Lepas tu kita talaki Fatihah. Bukan mengajar tafsir, baca Fatihah dalam masa seminggu, 2 minggu program dakwah. Nak bagi kenal mereka Islam, penghayatan Islam. Baca Fatihah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Talaki seorang. Ini musafah dia guru. Adab untuk menerima Quran ni, Sayyidina Jibril alaihissalam membaca, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalaki. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam talaki dengan Sayyidina Jibril, dia menyatakan 3 kali khatam sepanjang bulan Ramadan. Subhanallah, ini adab untuk menerima ilmu. Bila saya sebut Bismillahirrahmanirrahim, ini pun banyak salah. Bismillahirrahmanirrahim, salah dah. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha bukan ha, disebutnya Alhamdulillah Rabbil Alamin, jadi alif. Bayangkan sampai kepada siratal ladzina an'am. Siratal ladzina an'am, yang pertama alif, yang kedua ain. Kalau siratal ladzina an'am, ain dua pun salah. An'am pun salah, dua alif. Dia jadi binatang pula. Terjemah dia jadi binatang anak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Payah sangat disebut bertolaki. Akhirnya 10 kali kita ulang. Apa yang disebut? Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh lah Ustaz. Ngam-ngam. Mana dia tangan? Ya Allah, Engkau terimalah sembahyang si pulang ini. Engkau terimalah Fatihah dia. Ada yang susah sangat nak baca Fatihah ni, sebab Fatihah ni saya kata rukun dalam solat. Dia kata, Ustaz, saya ingat Qul huwallah inna ataina, Ustaz. Inna ataina kal kausar. Boleh tak Fatihah itu tukar kepada Qul huwallah, dia kata. Dia kata tak boleh. Fatihah kena hafal. Inilah pengalaman-pengalaman kita untuk menerangkan tentang agama, agar mereka berpenghayatan dan ada ilmu tu. Baik, apa khulasah yang kita nak bincang pada malam ini? Pertama sekali saya sebut melalui seminar perbandingan agama dan program dakwah kita tuan-tuan, dengan doa dan sokongan tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, penduduk Malaysia sekarang menghampiri 28 juta. Statistik yang telah dikeluarkan oleh bahagian kependudukan di bawah kementerian, apa tahu? 68.86% penduduk di Malaysia ni adalah daripada rumpun Melayu Islam. Ya, rumpun Melayu Islam. 68.86%. Mana lebih berapa tu? Ya, 16 berapa? 68.86%. Lebih 16 lebih dekat-dekat 20% lebih. Maknanya pada malam ini bermula dari sebelah kanan sampai sebelah kiri saya. Pelajar-pelajar tapis. Sebelah kiri saya ni, pelajar tapis. Alhamdulillah. Ya. Bermula dari sebelah kanan sampai kiri saya tak kenal tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Sama ada tuan-tuan dari Melayu asli ke, Melayu Banjar ke, Melayu Jawa ke, kita diikat dengan kalimah syahadat. Cuba tuan-tuan angkat jari-jari ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu Rasulullah Allah. Alhamdulillah, saudara baru semua malam ini. Ini bukan satu Malaysia tuan-tuan, ini akidah tuan-tuan. Nah, inilah yang saya bawa masuk di pendalaman tuan-tuan. Inilah yang saya bawa kepada mereka non-Muslim, sehingga ada di kalangan mereka dirata oleh TV3 tu tersenyum-senyum mengucap dua kalimah syahadat ini tuan-tuan. Walaupun kita berbilang bangsa keturunan, kita diikat dengan kalimah syahadat ini. Saya tak kenal tuan-tuan pada malam ni, pengurusi pun saya tak kenal daripada Melayu apa. Tapi kalau tengok pengurusi tadi, pengurusi majlis tadi, tengok iras-iras muka dia macam keturunan Arab Yaman. Mungkin ada salah-salah keturunan dari sana. Tapi bukan dari pemberontak tu je. Oleh sebab itu kita tidak tahu. Pedagang-pedagang senegar Arab datang ke Kepulauan Tanah Melayu di zaman silam, zaman Kesultanan Melayu Melaka. Maka kemungkinan tuan-tuan daripada salah silam itu keturunan itu. Syukur Alhamdulillah. Maka pesanan saya kepada tuan-tuan yang memang
Islam. Jaga nikmat iman dan Islam. Tolong jaga tuan. Jaga nikmat iman dan Islam. Jangan sampai terluput daripada isteri, anak-anak dan keturunan kita. Dalam menjaga nikmat iman dan Islam, mulakan kerajaan Islam dalam rumah tangga kita. Syukur alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan tidak diancam bunuh seperti kami, tidak dihalau. Bila saya melaksanakan ibadat solat dalam keluarga saya, ayah tahu dulu selain pada nak tembak, dihalau. Dia ambil sejadah tu, digulung, dia tetak, dibakar di hadapan saya tuan-tuan. Tapi alhamdulillah pengorbanan tuan-tuan tidak sampai ke tahap itu. Pengorbanan tuan-tuan hari ini, barangkali sekiranya isteri tak menutup aurat, maka isteri kena suruh menutup aurat. Kakak-kakak di belakang sana, para muslimat yang ada di belakang sana, siapa yang berazam menjadi isteri salihah, angkat tangan. Yang berazam jadi isteri salihah, alhamdulillah, terima kasih. Dia ada beza muslimat dengan muslimut kah? Kalau muslimat ada beza dengan muslimut. Kalau muslimat mendurung suami berjuang. Kalau muslimat azan berkumandang, kejutkan suami sembahyang berjemaah. Kalau muslimat, jom bang ada program agama ceramah bang, jom. Ini muslimat. Tapi kalau muslimut, tak payahlah bang, hari ini hari Ahad sejuk gitu. Okey. Maka dalam keadaan sediakan akak-akak di belakang sana, sekiranya ada di kalangan suami-suami yang mempunyai isteri yang tidak menutup aurat, bukan kat sini tempat lain, dekat Mongol ya, maka kena beritahu kepada isteri kena menutup aurat. Sebab ada satu firman Allah dalam Al-Quran tentang kewajipan memakai tudung. Ini saya nak tanya ni, saya dah bagi hadiah kepada muslimat yang boleh menjawab. Kaedah sistematik menghafaz Al-Quran untuk orang dewasa. Surah-surah pilihan, surah Al-Kahfi, Luqman, Sejadah, siap ingat 90 ayat dan 60 panduan melahirkan hafiz di kalangan orang veteran. Dia bukan tua bangka, yang veteran. Saya tulis ni. Siapa di kalangan muslimat boleh menjawab, angkat tangan. Surah mana dalam Quran, ayat berapa, juzuk berapa yang menyatakan menutup aurat pakai tudung tu wajib? Nah, sebut ya muslimin dia.